Episod kali ini dibawakan khas oleh Sani Faisal dari Propnex. Anda ingin jual beli hartanah, mencari rumah idaman anda atau sedang mencari commercial space untuk bisnes dan sebagainya? Jangan risau guys, saya boleh bantu anda. Kontak saya sekarang. Selamat menonton ya guys. Assalamualaikum semua. Kita ketemu sikit lagi dalam Puaka Special yang keempat. Okey, dan minggu ini ataupun episod kali ini memang special sangat-sangat sebab tamu saya kedua-duanya muda-muda belaka. Okey, tanpa membuang masa, saya persilakan kini Sabrina, pelakon yang sibuk sekarang ya. Tak sibuk? Tak. Sibuk dengan sekolah. Oh, sibuk dengan sekolah. Dengan Razin. Yes. Okey, so Razin panggil Zain, Zin. Razin pun boleh. Razin pun boleh? Yes. Sebab selalu dengar takut nanti saya panggil Rezin. Oh, tak lah. Asal ketawa? Simpan daripada tadi. Simpan, dia cari idea. Okey, terima kasih banyak datang kemari. Ni sebelum kita mulakan kita nak semua tim kat sini nak cakap terima kasih pada you all berdua kan. Besok sekolah kan? Betul. Besok mana sekolah? Besok ada minggu. Minggu. Betul. Tapi okey, homework dah buat Dah buat. Sekolah apa? Sekolah apa? Republic Poly. Ambil apa tu? Health Services Management. Healthy now? Healthy. Healthcare lah actually. Bukan healthy. Tapi okey lah. Okey. Razin? For now, tak sekolah tapi tengah tunggu course. About 10 days course then dah boleh start kerja. Yes. Okey. Ini boleh saya share dengan penonton kat rumah sikit pasal Razin? Boleh. Boleh Okey, Razin ni adik ipar kepada seorang pelakon Singapura. Siap yang tersohor tu kan, yang mampan tu. Dia kau nampak mesti dia ketawa kat rumah siapa nama dia Junaidi Saidi. Okey, Junaidi kat rumah. Okey, dan Razin ni sebenarnya kan penonton, Razin ni dia dulu ada macam kecelakaan ataupun accident. Maaf katalah saya cakap kecelakaan, iaitu terbakar Jadi berapa degree tu? Roughly about 60, 70. 60, 70. I'm not too sure lah dia punya percentage. Okey, dan kerana puaka ni juga anda minat puaka dan kata orang tu kadang-kadang orang yang macam Razin ni dia macam malu tak nak keluar rumah di atas penampilan yang mungkin dah lain daripada asalnya kan, tapi because of puaka you beranikan diri untuk tampil ke depan. Yes. Boleh dikatakan lah. Boleh. Jangan malukan saya. Okay, kerana puaka dia datang ke depan, dia tunjuk kat public nak cerita ni semua. Jadi di sini bagi kat rumah tu mungkin ada yang macam senasib dengan Razin, kata orang tu jangan nak malu-malu lah Just be yourself then just move on lah. Kalau it's either macam how to say macam disabled ke apa, just move on, continue with your life. Memang betul. Ya mungkin mana tahu Razin satu hari menjadi apa sweet talker lah pula. Apa tu? Apa panggil? Pakar motivasi, motivator. Betul bagi boleh talk ke budak-budak yang diam, jangan muda. Okey, baiklah kita teruskan dengan cerita seram Puaka Special. Siapa nak start dulu? Ladies first. Wow. Nampak? Why ladies first? Yelah. Nak cerita apa satu? Saya tak tahu cerita apa yang ada. Okey. Saya cerita kat rumah. Oh, kat rumah. Okey. Sebab rumah saya kan ada swing dekat balcony. HDB flat tapi ada buai-buai yang kat situ. Okey. Jadi my bilik dia punya wall macam gini. Lepas tu my bilik sini dia punya swing kat sini. Okey. So bila time move in semua pindah masuk itu pindah masuk pindah masuk ada ni perempuan that looks exactly like me, macam rupa sama, exactly the same. Jadi itu dah renovate belum rumah? Time tu yang nampak tu dah renovate belum? Dah semua dah siap. Dah siap nak masuk je. Jadi pada saya macam okay, tak ada apa-apa because I was still young. And then
it has been there for like very long. Then bila I 15 years old, baru I like macam rasa it's weird sebab benda tu start dia punya swing asyik hentak my wall. So every time bila nak tidur, every time ada bunyi tek. So I will try my best keluar bilik, lepas tu cakap stop. Masuk bilik balik. Bila cakap stop tu, orang tu kat dia macam tak facing saya, facing orang tu. So I always tend to see these things lah, tapi for me macam normal lah, okay tak apa. Lepas tu bila lepas tu it went to an extent whereby kaca dekat my pinggan kaca dekat my stove dengan wall jauh tau. Macam ada benda campak. So ada dented and berkecai lah. At a point of time. And then my parents decided okay lah, buang swing tu. Then once buang, benda tu dah tak ada. Cuma macam I still do ada vision of it. Cuma tak kacau lah, I guess. And then dia macam selalu like I always feel like it's my friend. Like, since young first. So I thought like okay kawan, tapi look exactly like me. Dia macam so sometimes kadang-kadang my mom, kakak, why you go there? Then I'm here. Jadi dia macam nampak lain, tapi it's not me. Gitu. So like to them macam tak percaya lah, macam how can like ada orang macam look exactly like me. Then until like macam when they throw it out, baru macam the house macam more calm. Yang buai-buai tu beli ke ataupun ambil kat bawah blok ke, kutip? Beli. Buat malu je kutip kan? Okay. Beli. Okay. Next lah. Gitu je? Tak nak, ada lagi, cuma takut. Lagi. Takut? Alah, baru start dia dah takut. Okay. Kita nak ketawa fokus special ni baru mula. So after that just buang benda apa tu? Buai-buai tu dan hilang. Habis buang ke kasih orang? Buang kat bawah. Kesian orang ambil tu Kalau ada orang ambil, tak tahulah. Nasib dia lah Nasib dia lah. Sorry siapa ambil tu. Inilah orang dia. Sorry, mana? Sorry. Okay, Razin. Oh yes. Okay, saya punya story life experience ada, tapi I will just share those yang I feel very terrifying. Yang paling seram. Paling seram those type. So saya minat pancing. Okay. And plus saya pun dulu pancing. Pancing juga. Yeah. Okay, good. Pancing is good, tapi sometimes bila pancing benda mengacau, itu yang tak syok lah. So this thing happened during when I was 2016. I think my age was 16 also, somewhere there, atau 17 lah. So saya dengan kawan saya pancing kat Punggol Waterfront. Okay. Yes. So at that period of time, dia punya area tengah, I think macam ada fence up untuk nak buat pagar macam itulah kan. Pasal dia nak buat, I think BTO for Punggol side. So kawan saya Cina, Jun Hao. So kita pancing, we start pancing dekat I think somewhere about 5 PM. Petang. Sampai dah nak maghrib gitu lah. So sekejap je. Okay. So bila tengah pancing tu, saya macam termenung lah dekat laut. Macam very nice view lah. Boleh nampak. At that time macam dah nak maghrib lah. Ya, kata orang tu magic hour tau. Fotografer suka dapat tengok apa belum matahari nak sunset tu kan. Cantik. Sekarang kalau the view is nice. Yes, sekarang nampak apa tau. Kalau ada, dia tengok weather juga kan. Colour biru dengan pink together. Dia mix colour tu. Macam lepas tu panggil magic hour. Magic hour. Okay, so bila termenung, that's where ternampak a girl standing in the middle of the sea, putih dengan rambut dia macam turun lah, which is quite far. It's like very far. Berdiri. Yes. It's like on top of the water. So at that point of time, I just macam just a few seconds je. When I turn there, I turn back, dah vanish lah. It's gone. So that's where I tell my friend macam, I think we ciao lah, balik lah. Okay. Because
macam apa, Rasa tak sedar. macam tak sedar hati, then plus my hair all dah start to stand lah. Okay. So and my friend is macam suka buat joke lah. So macam kacau-kacau, punti lah, punti. So I like, jangan diam. Then kita dah pack semua. That's where dari Punggol Waterfront tu we have to walk towards the macam so called jogger punya path lah. Jogger. So kawan saya that time dah tengah we cross over to the bridge, then pasal dah nak dekat to the JT already. So at that period of time lamppost at that place dah macam rosak lah. Okay. So it's not that well lighted that place. Tak terang sangat lah kawasan tu. Like very dim. So kita jalan side by side with each other. Then my friend pusing belakang say, punti behind you, follow. Dia macam saja je kan? Kacau-kacau punti. Diam macam. So that's where I like tengok lah, cause he keep on disturb me. Then I just turn and it's exactly kat atas pokok. Aduh. So daripada tengah laut sekarang dia kat atas pokok. Dekat belakang saya lah. Yeah. Dekat pokok. So it's like belakang saya about 5 to 6 trees. Okay. Dia kat pokok. And exactly the same, white colour, long hair, tengah tunduk je. So I just grab my friend, jom. I think we just take cab home. Cannot already. So from there balik rumah, so far tak ada apa-apa lah. Luckily the benda tak ikut lah. Oh, sampai situ je Sampai situ je. Maghrib kan Ustaz dah cakap. Salah maghrib tu. Pasal that time dia punya air just nice. Argue lagi. Oh, that time air tu kenapa? Air tengah pasang. Oh, tengah pasang memang. So normally fishermen they like to go macam air dah nak start pasang, nak try luck lah. Kalau dapat malam that time ada curfew lah. So tak boleh. Oh, 16, 17 years old 16, 17 tahun. Around 2016 I think dah legal age lah, 18, 17 gitulah, somewhere there. Okay. Saya pun suka pancing juga. Bisa pancing kan, apa tau, saya dapat ikan. Itu je. Okay. Tak ada cerita serang. Saya punya tak ada cerita serang. Alhamdulillah tak ada serang. Tapi selalu kita dengar macam orang pergi pancing, selalu yang kita dengar lah orang pergi pancing ni, bila diorang pancing, diorang akan dapat banyak ikan. Belum tak ada ikan. Dia banyak ikan. Lepas tu ada orang cakap, kalau kau dah dapat banyak ikan, then cepat-cepat berhenti. Angkat everything, then balik. Kenapa? Ada orang macam tak tahulah. Ada pula dapat insiden, ada orang pancing, dapat banyak ikan, macam tak tahulah tamak ke. Of course lah, pancing dapat ikan, syok kan. Sekali nanti adalah kakak kat belakang. Ada pula tengah pancing pula, bila pancing tarik berat, tengok macam the whole body ikut sekali. Yes. Pernah dengar juga macam tu kan? Ada lah, macam pakcik-pakcik kat sana share story lah. Dekat Punggol pun there's a few activities lah. I think recently pun 2020 they got post a headless dekat video dekat YouTube. Kat YouTube ada there's a jogger Chinese man lah. I think jogger ke pancing, dia nampak kepala ada C lah, macam kepala naik gitu dengan rambut semua. But I don't know whether it's true lah, tapi might be true. Kan pasal tempat tu pun World War II punya tempat, so maybe there's a history lah. Wow, pandai dia World War II. Tahu? Tak lah. Tahu lah. Betul tahu? Tahu. Bohong lah. Okey, baik kat luar sana yang mungkin yang pemancing-pemancing, kalau ada dapat cerita ke, mana tahu kau nak share story ke, boleh kita adakan bulan pancing. Semua tamu-tamu kita semua yang suka pancing. Mungkin banyak cerita, mana tahu. Okey, email pada kami. Ni kat bawah ni, puakasg@gmail.com. Okey, dan kita dengar pasal cerita pancing, buai-buai. Sambung. Sabrina. Ini kat ambulans. Jadi saya sakit. Okay. Lepas tu mak saya ajak saya pergi GP. So nak pergi normal GP tu pula tutup. Jadi ended up pergi lagi jauh sikit lah. Lepas tu saya dah breathless, tak boleh jalan, muntah-muntah. Lepas tu tiba-tiba saya pingsan dekat GP tu. Jadi diorang panggil ambulans semua.
tu ambulance-nya orang kata cannot feel your blood pressure ke apa benda semua tak boleh rasa. Then belakang one of them I see macam bayang-bayang je, tak nampak apa-apa. Lepas tu like, okay, belakang medik belakang medik. Jadi time tu saya tak boleh cakap, sebab breathless kan, tak boleh cakap. Lepas tu diorang bawa masuk ambulance, tutup ada mask tu. Yang oksigen, mask pula. Oksigen. Lepas tu saya tengah baring. Saya tengok kat window ada budak kecil, rambut pendek, tengah tengok macam gitu. Oh ya. All the way. Lepas tu all the way kira all the way berjalan benda kat situ. Lepas tu bila dekat situ saya dengar bisikan cakap macam nak mati, jom kita pergi, jom kita main like macam together, like pergi dengan dia, macam nak mati, something like that lah. Then I cannot talk. Jadi dengan tu benda dia menggigil. Lepas tu my blood pressure drop. Orang kata my everything drop lah. Lepas tu cause my mom kat tepi, I keep tapping her, I keep showing her ada benda kat situ, but she see nothing. Then say ada benda kat situ. Then the girl, the small girl turn into an old woman. Daripada muda ke tua? Dia macam become older. Lepas tu dia just tengok je lah macam itu. Dekat window tu. And perjalanan dia macam lama gila tau. Jadi I don't know, lepas tu all the way, then dorang kata okay, they want to take my blood, everything. Tapi my focus is still on that. So all the way saya dengan tu, bila masuk hospital pula, masuk ward, saya dah knockout, tak tahu apa jadi. Then afterwards, then I told my mom, I say this is what I saw and all that. Then she say macam mana tak ada orang nampak. Then I say I think maybe sebab from that place ke apa dia nampak tu, dia ikut and something like that. Then this brings me to my that time my grandfather, dia masuk hospital dekat hospital in the east lah. Jadi diorang dia masuk kelas, tak salah kelas C, is it? Tak tahu dah. Tak tahu apa kelas. Habis saya pergi teman atuk saya. Lepas tu tiba-tiba saya tulis nak ambil air, tulis balik hospital lain. Imagine hospital lain tau. Then saya panik. Dia macam hospital dulu-dulu. You know, habis ada patients tapi saya kat situ macam stuck dengan air. Jadi semua macam betul-betul macam bukan tempat dia lah. Then saya macam mana dia punya apa tu? Kalau nak describe kawasan dia macam mana? Saya fokus more on diorang punya patient. Diorang punya patient tu macam seram. Tak tahu kenapa macam seram. Ada yang macam nak nazak, ada yang tengah on oksigen, ventilator, ada yang tengah dekat window, tengah gini-gini. Lepas tu saya kat tepi tu macam nak nangis sebab tak boleh buat apa-apa and I'm stuck there. Jadi afterwards, tapi the thing is my mom ada kat situ tau. Maknya ada mak, tak nampak? I don't see my mom. I don't see my mom. But they are there. So when after that I just tutup mata. Then I drop down. Baru my mom kata kenapa? Then I like okay, finally I'm back. Then I told her what happened. Then like my mom know a lot of my stories lah. Jadi she feel that macam even this kind of thing macam I turn back pun tetap nak ganggu. Jadi for me is macam like I didn't even intend to like see all these things, tiba tukar gitu. Then for me it's scary. Kalau imagine I stuck there. Tapi bila you pusing je, you tengah macam duduk ke tengah berdiri macam tengah diri. Terus nak kasih air tomato. So macam tuang nak kasih air, lepas tu tiba-tiba lain. Like really lain. Jadi to me macam apa tu, like why am I seeing all this? But the thing is I'm there. To my parents, to my atuk, I'm still there, but I see different thing. Okay, macam gitu mak you cakap tak macam bila pusingnya stuck, you terjam ke?
Tak, dia tak cakap apa-apa. Tak cakap Tak. Maybe I still pouring tak, atau tak tahu apa saya buat. So tapi she said it was normal. She don't know what happening. Maybe tak tahulah. Ni cakap pasal ambulans ni, teringat ada kawan punya cerita. Tak tahu saya dah ceritakan ke belum dalam episod-episod yang lalu. Terlupa. Tapi sebelum saya cerita, saya nak commercial break lah. Dapatkan topi puaka di www.puakasg.com. Okay, jangan lupa. Sekarang baru buat pagi ni. Nampak? Commercial dia. Okay, nak merchandise, nak macam gini, dah ramai dah beli. Okay, jangan lupa www.puakasg.com. Yes. Banyak website lah saya nak kena fikir. Okay, cakap pasal ambulans. I think saya dah ceritakan dulu punya, tak tahulah. Dah ceritakan pasal transfer off, belum Belum, okay. Dia macam ni. Ada kawan ni, dia kerja sebagai medik. Okay, so one day tu dia dapat call. So nenek tu tengah nazak. So dua medik, satu perempuan, satu lelaki. Lepas tu bila along the way, nenek tu cakap apa tau. Dan nazak kita macam tu cakap-cungap, tu nenek tu cakap, "Cu boleh tolong tak?" Macam gitu, "Boleh tolong?" "Cu boleh tak tolong?" gitu. So yang medik perempuan cakap, "Ya nek, tolong apa?" Tu nenek tu meninggal. Wah, dia pass something ke? Pandai. Kan? Lepas tu after that, dah dengar? Tak perlu. Pandai dia boleh baca-baca Takut leh. Janganlah, continue. Okay, lepas tu dia transfer. And then after that, budak medik perempuan tu terus macam different lah. Dia meracau, dia sakit, dia bla 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 bla. So dalam 2-3 hari, then panggil ustaz apa-apa, baru bersih kan. Dia transfer saka ke apa gitu. Tu yang herannya, macam selalu ustaz pun pernah dengar cakap kan, dia transfer macam keturunan ke family members, tapi ni orang lain. Jadi nak bagi nasihat pun bukan pandai kan. So hati-hatilah kalau yang bekerja tu baca-baca, yang mancing tu baca-baca. Macam tu, yang nak pergi syuting pun baca-baca. Betul? Tidak tahu. Okay, Razin. Yes. Yeah. Okay, lagi satu is pancing juga, tapi this time is kaki pancing yes. Saya minat pancing dari kecil, pasal bapa every time ajak pancing Okay. Pancing kat tasik ni semua. But this time sama juga, on 2016 dengan kawan saya juga, Cina tu yang Junhao. So we plan pasal kita tengok map, because back then we stay at Bukit Panjang. So kita tengok map dekat Google Map, tengok Chestnut macam dekat je, macam boleh jalan. Chestnut. Nampak chestnut. Chestnut. Slang. You mean chestnut? Chestnut. Okay, gurau-gurau lah Yeah. So tempat tu is very popular for mountain biking. Okay. Yeah, so kita tengok mountain biking trail dekat Google Map which leads to, tapi tempat tu yalah macam trespassing. So saya dengan kawan saya, YOLO lah, jom kita try. So kita try that time. YOLO. Wah, ni short form sekarang ni. Okay. So kita try, then the result is good. Okay. One cast, one fish. So dapat ikan peacock bass, those type. So of course tempat tu is considered as a no fishing area lah. Yalah. Kita YOLO. Then waktu tu dah nak maghrib juga. So my fan mulut macam memang puaka lah. Memang puaka Yes. So my fan macam whisper to me, boy, you got hear quack sound. Apa yang quack? Dekat hutan mana ada quack. So that's where I say, okay, dah dengar quack, let's go home. Ciao. Tapi dia dengar ke ataupun dia main? Tak, betul dengar. Awak dengar? Tak dengar. So that's where kita jalan to the macam a very small narrow place dekat hutan lah. So timing check about dah nak maghrib, legit macam reaching the maghrib 7+. Awak suka tak serik maghrib juga. Okay. Because dia punya view lah lawa. Nature view lah. Boleh nampak sunset, can see the view is very nice lah. Nanti bagi tahu. Boleh. Saya nak ajak kau pergi pancing. Boleh. So okay, so from there we
Normally pasal it's very narrow, so kita macam single file. Okay. So saya depan, kawan saya belakang. Okay. That's where kawan saya bilang, bro, I think got wild boar chasing us Wild boar. So like, wild boar? Memang betul lah, because normally Singapore is known as macam ada babi hutan yes, babi hutan dekat any forest lah. If you lucky then you can see one. So dia cakap, left side ada. So I just diam, then I just never mind, we just walk single file. That's where dengar at the left side macam there's something following us. Macam the bushes, macam there's steps lah. So left side dengar, terus senyap. Then jalan. Right side pula dengar shh gitu. That's why I tell my friend, bro, I think we don't single file, we side by side already. That's where I try to baca ayat-ayat to macam calm myself down lah. Tapi tak boleh, macam it's like I was so scared when I hear the macam ada bushes those type lah. They like walking side by side tu. That's where dah tak boleh, macam mulut terkunci lah gitu. Okay. That's where no choice ambil handphone, buka ayat kursi. Okay. So buat kuat full maximum volume lah. So that's where right side dah stop the noises. Dah nak keluar of the area already. That's where on top. Ke atas pula? Ke atas macam dia lompat bushes to bushes. Dekat branches. So ayat kursi tu masih on? Yeah, it's still ongoing. So sampai dekat, there's a resting area of the mountain bikers lah. Ada macam water cooler those type. That's where the whole thing stop. Pasal tempat dia dah terang. Okay. So stop. That's why I see my friend macam muka dia pucat lah. Okay. Then I say, bro, I think this place we cannot go really. Pangkang go. Bukan pangkang. Pangkang? Pangkang. Go sama lah. Tak sama. Go je. Lu pangkang leh. Pangkang. Ketawa tak baik tau dia. Tak baik Besok kita pangkang dia Pangkang. Jangan keluar episod lain. Okay lah, but so far the place maybe boleh try lagi. Tapi pagi tu petang lah. Maybe kan kata trespassing tak boleh masuk. Trespassing memang tak boleh masuk lah. Tapi those yang YOLO boleh try lagi lah. Tempat tu memang best. Tak try dekat Tasik? Tasik tu dekat, korang berdua macam bercinta bawa kat Tasik Pernah try tapi bukan Tasik, dia macam lagi dalam. Lagi dalam lagi. Continue. Go continue beban. Continue. Betul continue. I nak check Tasik. Tak pernah nampak Tasik. Dia tak pernah nampak. Dia cakap dalam. Ya, awak kat luar-luar pun nampak. Nanti beritahu. Kita tak boleh beritahu penonton kat sini semua. Nanti diorang pergi, nanti kita macam menggalakkan tempat trespassing pula. Yes, kan? Itu bukan trespassing. Oh, itu bukan boleh kat situ cuma. Trespassing juga. Shoot kat situ. Really? Okay, sorry. Shoot kat situ doh. Tapi yelah. Telan dulu. Okay. Trespassing. Tapi memang betul trespassing. Location nice, view have, ikan pun ada. Tapi if you want to go is at your own risk lah. Kena saman pun yalah memang mahal lah. Sometimes kalau saman pun your equipment they confiscate. So rugi lah. Dah hype untuk pancing then kena macam gitu kan. Dah spoil the mood lah. So yalah, it's your own risk lah. Yalah, okay, kalau kat luar tu yang memancing tu, kalau boleh janganlah pergi tempat-tempat yang dah di apa tu? Yang telah, di apa bahasa Melayu? Dipangkang. Pangkang. Yang telah dihalang untuk sana, okay? Yes. Macam tu. That's all. Kan? Tak boleh. Apa yang tak boleh? I didn't know it's trespassing. Apalah hari ni ajak pergi Tasik pula. Tasik kat mana? Tak pernah nampak pun. Habis lepas ni semua tengok cari Tasik. Google Map aku. Google Map. Okay. Pancing juga cerita? Tak.
Semua dah sort hari ni. Minum air apa? Air putih je. Okay. Oh, okay. Shoot. Shoot. Okay, shoot. Okay. Ini shoot. Ada yang kat sini sama-sama shoot ya. Cerita apa? Cerita Tata Berkecai. Oh, Tata Berkecai. Okay. Jadi, dia macam first few days of shoot. Kalau tak salah, second day kot. Tak tahu. Oh, kot. Okay. Jangan ketawa. First few day of shoot, second day. Okay. Ingatkan dah macam berapa hari je kata tu. Kita buat cerita hantu ke? Okay. Okay. Sabar. Boleh. Okay. So, first few days of shoot. Jadi, kita shoot dekat sebuah bungalow. Okay. Tapi timing dia masih petang gitu tau. Jadi kita kena buat satu scene ni. Jadi ada dua orang turun naik tangga. I'm dekat the second level lah. Tengok je. Dan ada dialog semua lah. Tapi apa yang saya perasan, director dia ada perempuan kat belakang dia. Kat belakang director ada perempuan? Ada macam tengah cling. Kat director tu? And dia bukan malam, bukan apa tau. Dia macam petang. Macam peluk macam gitu? Peluk lah macam gini. Okay, rambut dia bukan panjang pun. Dia macam halfway through so, macam kat sini lah muka dia? Tapi dia gini. All the way. Jadi at that point of time, dia macam selalu marah. Kan marah kan? Dia marah. Dia macam ada je yang tak kena. Beg salah konti, semua macam hewaya lah. Macam makeup artist kat sebelah pun, makeup artist kat bilik, macam padahal kat sebelah gitu. Jadi macam everything kita buat salah. Dia macam habis sikit-sikit marah. Jadi saya nampak ada benda tu kat situ. Saya macam, alamak, nak bilang ke tak nak bilang? Okay, diam je lah. So all the way dia react macam gitu sebab ada benda kat situ. Benda tu all the way gitu. Itu satu hari tu je dah? Satu hari tu. Tapi the next day, I think ada shoot yang malam shoot. Jadi kita, like me and my on screen punya sister, kita kena turun bawah. Lepas tu dia tingkat 3 tingkat I think. So paling atas gelap tau. Saya macam terasa ada benda kat atas. Me being me, saya tengoklah kat atas. Ada benda hanging macam ini. Dia macam crawling gitu. Tapi dia pegang apa tu, railing punya stairs. Dia pegang tu, dia gitu. Dia tengok bawah gitu. Jadi saya tak tahu macam nak react lah. Jadi saya diam macam all the way. Saya cakap, saya tanya my Australian sister, dia datang bulan ke apa ke. Kebetulan dia memang datang bulan. Jadi benda tu macam gitu je. Tapi it's a total different thing than the one yang cling tau on the director. Lain tau. Tapi ni dia macam, kepala dia macam bukan straight. Dia macam sengit tu dia gitu. Warna tahu, boleh describe? Dia tak clear. Tapi apa yang saya nampak is dia punya jari-jari. Jadi dia bukan 5. Dia macam 3 tapi macam burung punya, ayam punya kaki. Something like that. Tapi dia punya kuku panjang. Lepas tu dia gini, all the way gini. Jadi dia macam cling gitu. Macam burung cling selalu. Dia pun cling macam gitu. Dia muka dia tak nampak, cuma dia punya tu macam itu je. Jadi saya pun takut. Jadi all the way saya macam teman saya pergi sini, teman saya pergi sana. Then lagi satu pun during shoot. Tapi ni I think 4 years ago I think. 4 years ago. It's a featured film. Tapi belum keluar lagi. Dia dari satu production. So kita shoot dekat colonial houses. So these colonial houses kan, I do overnight shoot. So hari-hari overnight. Selalunya tak ada apa-apa. And then that one night, saya punya scene is dekat bilik tu, kena walk out from the toilet. Toilet dia punya window is open tau. And dia punya scenery is macam hutan gitu.
Jadi to me macam okay, tak apa, tak ada apa-apa. Saya tak nampak apa-apa kat situ. Tapi bila saya nafas, bila saya keluar bilik dekat the other room, which is macam macam gitu, ada benda crawling kat bawah. Lepas tu saya terpekik lah. Semua orang macam apa, nampak apa? Like ada benda kat situ. Dia bukan kat situ, dia start daripada atas. Lepas tu dia ke bawah. Dia macam jump ke ataupun slowly? Dia slowly ke bawah. Lepas tu nampak dia bukan cepat tau. Dia datang slow. Jadi lagi seram. Jadi saya terpekik-pekik lah. Semua buka ayat lah, buka ni lah, buka tu. Saya tak boleh lah. Benda tu betul punya. And dia tak ada rambut, tak ada apa-apa tau. Dia tak macam, ada rambut, botak? Macam hairless. Dia macam, tak tahulah macam nak cakap. Tapi dia macam crawling. Lepas warna tu hitam? Tak, dia bukan hitam. Dia macam, blue black. Oh, okay. Macam blue black ni tu. So dia macam crawling gitu. Then lepas a few minutes baru macam hilang lah. Dia macam kat movie so kita nampak Spider-Man crawling. Tak. Spider-Man. Disgusting. Tak, tapi ni macam betul punya apa tu? Apa? Contusion apa? Blue black kan. Dia blue black lah. Dia punya blue black macam betul punya pekat Is that the word? Yeah. Macam gelap pekat-pekat gitu. Macam lebam-lebam. Wow. Mari kita sama-sama imagine. Kita nak tak apa. Dia macam kurus kan? Kurus kita? Dia macam kurus nampak dia punya ni lah. Vein, dia punya urat-urat tulang. Tulang-tulang. Kurus tu Kan? And then Sini dia crawl. Tak kelakar lah macam itu. And then during that shoot juga, there's one scene yang dekat dalam hutan. So I have to stand there while they dolly in. Kan. Lepas tu saya pun tak nak ada orang kat tepi lah. Habis tiba-tiba kat tulis sini ada perempuan cantik dekat dalam. Perempuan cantik. Tu dia macam panggil saya. Macam okay, tak apalah, tengok bawah, tengok sana. Tu macam sama macam putih-putih. Tak lah, dia macam those ada ban-ban semua. Tak tahu macam mana nak cakap lah. Macam itulah. Macam mana? Imagine je lah. Tak boleh imagine sebab halfway dia macam ban, lepas tu dia punya baju warna? Tak nak. Seram. Okey dah. Tak ada. Kata cerita kelakar tadi. Mana kelakar? Oh tak Dia kelakar seram kata. Tak. Mimpi. Ceritalah. Tak nak. Tak apa. It's okay. Continue. Continue. Dia main pas-pas sekarang Okay, saya punya ada link Link dengan yang crawling tu? Ada lah, itu last part lah. Oh, last part. Pasal this one is dekat rumah lama saya, which is at west side Bukit Panjang. Okay. Tapi sekarang dah pindah lah ever since my burn incident. Okay. So back then rumah tu memang keras, cause when my parents bought the house, that's where kita masuk rumah tu dah rasa lain lah. The atmosphere is very different. Macam it's so keras lah. But then they choose to take the unit pasal 4 bilik and move lah. Why not? So ambil. Then so far at the period of time saya tak kena kacau, tapi my siblings kena. Kakak saya, I got 2 elder sister, so both dah kena. Abang saya pun dah kena. Saya yang last belum kena. So dia punya kacau, saya punya kakak kena is katil bergoyang. Oh yeah. Then my second sis tengah belajar for poly exam. So she was studying in front of the makeup punya cermin. So that's where she notice dia punya nail polish floating. Then dia kena campak dekat wall. Okay. Then the whole thing just pecah gitu. That's where my sister nampak the whole thing, macam the kakak tu ambil the nail polish dia campak gitu lah. Then that's where back then I was dekat dapur dengan mak tengah masak Maggi kan. Tengok Maggi. Back then I was like tengok Maggi. Tengok mak masak Maggi. Okay.
Because that time macam supper meal lah for me. Okay. Primary school lah. Okay. Masih muda, then I still don't know. Then kakak saya keluar, then he macam nangis lah. Dia got apa hantu kat apa bilik ni semua. Then I saja dia masuk tengok. Then I say, "Ma, the thing break ah." Like very cool lah. Tengah intense semua nangis. Gitu. But I at there macam buat joke-joke lah gitu. So a few months later minta help from macam professional punya ni lah, macam sembang-sembang rumah. That's where one word, it's not one word, it's one sentence je dia punya ustaz cakap benda ni boleh keluar, tapi a few years later he will come back. So I was like, back then I don't know lah pasal masih muda, so like okay. So everything dah settle, dah sema ni semua. Then that's where saya at that point of time saya 18 masih NITEC lah. So far family semua tak kena kacau, but it's my turn. So I think dia punya benda dah start to come back lah. That's where I start to get all these disturbance lah. So lepas sekolah that time same timing lah, dah nak maghrib lah. Lepas sekolah from Simei balik rumah ke Bukit Panjang, buka pintu standard lah, macam letak beg kat bilik, buka baju, dah nak pergi dapur lah, mandi. But before that I normally on my living room light, dapur dengan toilet light, macam just standby gitulah. So letak beg, tukar baju, nak pergi ke dapur, pusing, lampu dapur, toilet light tutup. Sendiri Sendiri. And just nice azan pun just nice keluar gitu. So like okay, wow. So at that time I say okay lah, tak fikir apa-apa. I say maybe lampu rusak ke apa. And just on off balik, lampu okay, tak apa lah, just mandi. At that night itself tengah main game. So I was in Skype with my friends lah, dengan Junhao juga lah. Dia pun main game juga. So kita main game. That's where dengar my kakak balik. Tapi cause my kakak standard lah, she come back, go to the room, bising-bising, then terus mandi. That's where I ingat okay lah, maybe kakak dah balik, because I using the headset. Then main game. That's where my friend cakap, why your macam got people macam ketawa kat belakang, very soft lah. Then he say, that's why I try to reply him back. Then he say, dia type message, dia cakap, bro, I think your earpiece rosak, macam ada static problem gitu. So I just end the call lah. That's where nampak shadow, cause saya punya bilik dah malam. I like to on my study lamp. So main game, study lamp, gelap-gelap lah. Mood lah. Mood dia macam okay, just nice. So study lamp, dia punya lampu ada reflection towards the wall. So I sense a presence lah dekat belakang. So I tengok sikit lah, macam that's where I thought macam, is that my kakak dekat belakang? So I tengok betul-betul, tinggi, and tengok macam perempuan. So it's like, takkan my kakak tinggi sangat That's why I turn, bilik kakak saya tutup, semua gelap lah. So like, macam lain je. That's why I message my kakak, you at where? No, I outside with my friend, tengah makan. Why? I say, oh, I thought you reach home already. So far macam gitu. Then I just semayang ni semua. Then just stop the game, tidur lah gitu. Okay, then yang ni paling intense, because this is the moment that macam tak boleh ingat lah. I mean, tak boleh lupa. Tak boleh lupa. Kau tak boleh ingat. It's like forever will follow me lah. Tak tahu asal pun.
Sampai sekarang Sampai sekarang. Yang betul. So sama juga tengah recording video untuk YouTube. So tengah main-main game. So I was chit chat with my viewers. Apa dekat belakang sini? Ada kawan. Tu. So I was chit chat with my viewers lah, tengah main-main game, shooting lah. Then nampak cause saya punya bilik tempat koridor. Cause the unit is at the corridor area lah. So my cermin boleh nampak tapi blur sikit lah cermin saya. Lepas tu? Sisa. Okay, so macam tengah main game, so cause my computer facing towards the window. So main game, cause people lalu lalang normally can see just the kepala je. Okay. Itu. That's where main game from mana? From kanan, from the right side of the window, floating. Kakak putih, hitam, rambut hitam, floating gitu. So I like tak apa pasal main game sampai middle of the window. That's why I like floating. So I just like tak tahu nak buat apa lah. I want to baca pun tak boleh, terus terkunci mulut. Floating towards the left. Then pasal dia punya movement that time was like normal walking speed. So I like maybe orang lah. That's why tengah fikir pun, normally orang jalan nampak kepala, just the head. Tapi ni nampak badan semua So okay, tak apalah, main-main game je. The last punya sama lagi, tapi this time is slower. That's where sama hari ke different hari? Sama hari. Sama hari juga? I think that time was like 3 AM already lah. So degil lah malam, tak nak apa tidur kan. Sama hari sama hari. First jalan gini, lepas tu buat bodoh, sekarang dia lagi keluar lagi. Same place but slower this time. So sampai dekat middle juga, that's why I start to perasan ni tak boleh. Cause I saw the long hair already and exactly like very clear already. It's like getting new. Dia macam dia floats dekat window, very near to the window. That's why I can see clearer. Ni tak boleh. I just gini, I just take my phone, terus lari ke my parents bang the door. Mak, buka pintu, mak, buka pintu. That's why mother cakap macam, why, muka pucat ni semua asal? I said, no, I just saw the thing, I cannot any. Then terpaksa lah tidur dengan mak semua. Takut sangat lah that time. So far that time, that's the most intense lah. Sebab saya pernah pergi rumah dia. Sebab your abang ipar yang pelakon tu kan. Dia kata kahwin lah kan. Memang awak punya dia punya koridor dia tinggi kan, tingkap tinggi kan. So tinggi. Jalan nampak kepala saya pun je. Tak nampak kepala ke? Saya kalau jalan pun tak nampak kepala lah. Saya maybe pendek. Just half of the head. Kalau gini tak tinggi. Kau dah, sebab cerita dia macam siapa tahu, macam Fadli Abdullah. Kan? Fadli Abdullah dia cerita sama, dia time tu NS, dia main game and then sama juga tingkap floating kan, dia floating 3 kali. Bermula laju buat bodoh, main lagi 3 kali, terus 2 kali, the last part baru dia slow. Yes. Heart attack. Tu dia. Okey, ni daripada kita berbual. Si Sabrina ni tengok belakang apa? Dia dah muncul. Apa? Dia tengok belakang sini, lepas tu tengok belakang sana. Boleh break sekejap tak? Break? Tak. Mana boleh break? Kita tak pernah buat cerita ada break. Ni nampak ni. Nampaknya. Okey, kita cakap pasal saya cerita lah. Duduk sini. Tak nak. Okey. Ada orang tengok kita punya puaka episod yang New Year Eve. New Year Eve yang ada Najib Sulaiman kan, ada ustaz, ada guest misteri tu semua kan. Saya heran. Tengok tak tengok? Please watch and get back to me. Tengok? Tak tengok
So, saya tengok sampai Nurul Aini je. Asal sampai Nurul Aini je? Busy lah, tak ada time. Busy dengan apa? Course game. Course dengan? Course dengan game lah. Tapi jujur, lain kali jangan main game, tengok ni boleh? I will watch everything. Okay. Last warning Boleh. Okay, episode you tengok dan you tell me. Sebab ramai orang selalu macam saya buat live, orang cakap episod itu macam lain macam, seram. Entah tak tu seram apa. Kan? Dan ada pula cakap bila saya buat live IG, penonton daripada Malaysia. Haluan Kiri Malaysia. Dia cakap apa tau? Dia cakap dia tengok halfway, mungkin ada yang tak tengok live, so saya ceritakan balik apa yang saya ingat. Dia tengok cerita tu, episod tu, terus tiba-tiba dia dengan macam berdesing macam berdengung ke berdesing macam ni. Lepas tu terus dia off dia punya komputer ke tu. Bila dia off benda tu, berdesing tu masih ada lagi. So dia cakap mungkin ada sesuatu dalam episod tu. So, ramai orang pun cakap dah tengok je seram. Ada pula tak tengok. Halfway semua kebanyakannya tengok halfway dan besok baru orang continue. So saya tak tahulah apa kelebihan episod tu. Bagi saya tak ada apa-apa, cuma saya je yang macam do you watch Noah? Please watch. Sebab saya macam macam tu, macam ada something tertarik belakang kita. So itu je lah. Alhamdulillah, so far so good. Are you okay? Not so okay kan? Nak continue cerita? Nak continue? Boleh. Dia seorang pula. Okay, kita kasi dia rest. Nak duduk sini tak? Duduk sini boleh nampak situ ni semua. Kita duduk sini, kau jangan nak macam-macam duduk sini. Pergi ke sana. Marah sih. Tak dibangun. Allah Akbar. Air tu bangun, air semua tumpah. Okey. Air apa tu? Air minuman. Okay. Saya ada cerita, host. Host baru. Cerita. Wah, cerita. Nak duduk diam tu cerita. Okey, cerita. Ceritalah Sabrina. Okey. Rasa macam basah je seluar. You tumpahkan air. Air manis? Tak apalah. Okey, cerita. Okey. Tak. Okey, balik dia dulu. Dan back to you. Okey, cerita. Okay, this one is the last part lah yang I cakap. The part where this incident will lead to dekat hospital. So back then 2 weeks before the incident, the explosion lah yang terjadi macam gini, then my abang mimpi kakak lah. Oh ya. Yeah. So dia punya mimpi macam dia datang at the door of my room. Kakak tu tengah calling towards him. That's where my abang tengok dia hilang, tapi dia rasa rambut touching the face. Rasa gitu So dia punya calling, dia nampak exactly like macam putih, rambut panjang gitulah. So after dia punya incident, before the 2 weeks incident. So once the incident dah happen, saya dekat ICU, then I move to general ward. That's where dapat mimpi exactly the same, because what my brother tell me, I imagine, then I remember the whole thing macam exactly the same. Mimpi sama. Hantu tu, but this time is dekat ward. Hantu tu crawl inside the ward. Then I got the feeling macam rambut touching my hair, touching my face also. So tak boleh tidur lah, so I kira kacau the nurse lah. Oh, yelah, panggil ni minta tolong teman-temankan lah. Teman kan? But nurse macam there's nothing, just sleep ni semua. But macam can feel dia punya benda ikut-ikut lah. Like tengok sini, like mesti ada sini, those type lah. Yeah. So I think maybe benda tu dari rumah dulu lah.
my old house because I feel there's a link to it pasal before the incident was memang dekat rumah Bukit Panjang. So takkan mimpi tu for my brother come to me. That's why I feel like benda ni ikut sampai ke hospital ke? That's why like macam benda ni macam very Benda yang sama dekat rumah tu dia ikut ke hospital maybe lah pasal dapat mimpi sama. But Mungkin tu mainan mimpi ke dah pergi jumpa ustaz cakap something ke? Belum jumpa ustaz, but I got tell my parents lah like I dream exactly like what my brother dream lah. Then cakap just try to lupakan lah. For me is difficult lah. Yeah. Kalau boleh buat bodoh, boleh lah cakap buat bodoh. Kali buat bodoh je. Kan memang susah lah, senang cakap. Dia ni senang cakap buat bodoh. Kalau dah jumpa baru tahu. Tapi kalau boleh, yelah. Macam ada kawan pun, dia macam gitu tau. Dia saya rasa saya pun dah cerita lah. Dah ingat lupa dah episod keberapa ni. Kan? Macam feeling banyak episod je kita buat Dia nasihat dia apa tau, memang normal kita akan terkejut. When dia dah terkejut tu, kita just relax, lepas tu kita chill, kita kejam mata, kita istighfar dan doa lah apa-apa, minta tolong Tuhan ke apa, dan baru buka mata, then you face it. Dan insyaAllah dia tak ada, mungkin kita kena berani. So itu dah ajar saya, sebab dia pun orang berani. Memang berani orang ni, kawan saya ni. So dia cakap time tu dekat hotel dengan kawan dia. And then ceritanya bila dia nak duduk kat hotel tu, orang hotel semua cakap semua dah fully book. Expression feeling saja dia ni. Janganlah. Siku kan tu. Feeling sekejap. Feeling boleh. Tak pernah tau kau duduk sini. Walaupun kursi sama. Position dia lain Dapat satu kamera pula tu. Kan? Ni share semua. Okay, kita continue story. Kat mana? Kat situ. Dekat hotel. So fully book. Dah fully book. Sekali lepas tu dia cakap please lah, gini, kita dah penat gini. Terus dia cakap okay lah, dia kasih satu bilik tu. Bila satu bilik tu okay macam biasa, bla 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 bla. So kawan dah penat, kawan dia tidur. Dia pula tak habis tidur, dia buat kopi. Dia tengah nak buat kopi. Bila dia tengah buat kopi, dia pusing gitu, macam pusing gitu. Kan kat hotel kan tingkap dia ada sofa semua kan. Tu dia terperanjat. Sebab ada apa tau? Ada orang duduk kat situ. Kau? Kan? Dia gini, dia terperanjat, dia duduk. Lepas tu cakap dia perempuan. As in yang ini perempuan tu, dia cakap kan berani kan. Tu dia diam, dia kejam mata, dia istighfar, dia buka balik, dia kacau air. Dari itu je cerita dia. Lepas tu ni tak lagi. Dekat hotel kat Kuala Lumpur, that time pergi holiday dengan family. So my dad tengah solat. Saya baru masuk bilik tu, nampak ada budak kecil tengah main dekat depan my dad solat. Dia tengah main, tak tahu apa benda dia tengah main. Tapi dekat depan, directly depan. But your father tak nampak? Tak nampak. Afterwards baru I told him lah. And I have the same incident dekat hospital juga. So I was hospitalized. And then I think it's 6 bedder. Lepas tu it was my bed was nearest to the door. Then toilet kan dengan door. Jadi yang all the way at the end is dia punya window. And so that window there, saya nampak ada benda kat situ. Tapi macam call nurse kan selalu, tak ada apa-apa. Lepas tu saya dah call nurse, toleh balik tak ada kat situ. Jadi okey lah. Tapi dalam hati saya, kalau dia kat atas ke kat bawah ke macam mana. Lepas tu saya rasa lah macam ada droplets tapi tak ada apa-apa. Rasa macam ada. Rasa ada droplets tapi tak ada apa-apa. Then saya tak nak tengok atas. So all the way gini je lah, tengok handphone all the way. Lepas tu saya asyik panggil nurse. Dan nurse kata, are you okay? Ya, okay. So dia selalu gelapkan kan. Dim kan apa? Dim lah? Dim lah. Okay. Yeah. So during that timing, dah memang bukan visiting hours and all that. Tapi ward saya, out of all the other wards, saya seorang je, semua tak ada.
Yeah. Lepas tu midnight gitu ada baby Jalan-jalan. Tak baby warded inside. Oh, warded inside. Astaghfirullah. Baby jalan-jalan. Warded inside. Jadi apa tu, baby tu nangis. Lepas tu saya pun tak terfikir apa-apa. Jadi nak tengok lepas tu ada benda kat atas, tengok baby tu. Padahal baby tu nangis. Yalah. Jadi all the way saya macam call mak saya. So cepatlah datanglah. Tak nak. I didn't want to. Betul? Ya, yeah, apa tu? Tak ada signal apa tu? Bukan signal apa-apa pun. Lepas tu tengok kru termenung tengok atas. Apa pula dia tengok atas? Okay, betul? Itu je lah. Dia ni kalau bercerita, tadi saya belum bercerita, dia tu dah masuk. Tak beri salam. Dia dah habis pun dia jalan macam tutup pintu pom. Tu je. Macam ya. Ada orang pun ceritakan yang kat IG live dia pun hospitalized. Itu abang saudaranya Haikal. Abang saudara pula abang Haikal. Dia hospitalized. Lepas tu kena dia punya ward pula kat ujung sekali. Lepas tu malam tu kena ganggu nampak kelibat lah, nampak apa gitu. So dia pun dah rasa takut. And rasa takut, sekarang dia pun sama juga typhoon-typhooners. Minta pula. Ahmad tu cakap pip. Okay, dia minta air. Dia minta air kan. So bila dah jalan terus bila kau duduk sini kau tengok sana, duduk sini kau tengok situ. Mana kita nak duduk lagi depan ni? tengok je. Tak ada apa-apa lah. Lepas tu dah gitu dia minta air, lepas tu dia ingatkan nak macam dia buka pintu tu kan, jadi macam nampak lampu berdua apa, jadi dia rasa berani lah. Sekali yang kelakarnya, bila nurse dah masuk dalam kasi air, nurse tu keluar, nurse tu boleh tutup pintu. Dia single bedroom single bedroom pula. Single nampak level dia. Single level dia. Seorang. Lepas tu dapat ujung je. Sekali lepas tu terus dia telefon isterinya, suruh datang something like that temangkan. Terus after that wife pun cakap macam something is not right, so minta tukarlah ward. Sebab benda tu memang not nice. Sebab tu dah nampak kelibat macam orang tua nenek ke apa gitu kat tepi corner tu. And then bila dia nak tukar ward malam tu juga, tapi dia cakap tak ada ward, dia besoknya baru boleh tukar. So bila besok tukar, okay, dah transfer. Wife-nya pun tanya nurse, is there anything apa-apa yang tak kena dengan bilik tu? Tak apa. Macam tak nak bagi tahu reason apa-apa gitu semua. So padahal kat situ ada. Okay, ada cerita lagi? Ada lah, okay. Tapi this one I feel bukan hantu, pasal this thing save me dari kebakaran. Back then is unfortunate lah pasal the incident happen, pasal it was Chinese New Year Eve. Okay. Back then 2019 the incident happened. So lepas intern dah penat, so baring lah. My brother dia punya skuter dia tak charging, dia tengah repair the scooter deck. So I don't know what he do, tiba-tiba dengar bunyi macam asap keluar. Then very not enough time to react. 1 second later dia terus meletup. Then that's where I both of us suffer the burn ni semua. Dia punya burn memang intense pasal just imagine macam you pekik your maximum volume of your voice but you cannot even hear at all. Dia punya explosion is very loud lah. But luckily my family semua dekat depan. That time Jun pun I think Jun dekat toilet, dia ambil air semayang. Then dia keluar semua dah gelap. Then my parents told him that saya dengan abang saya was trapped in the room lah. Okay. So I was at the corner of the bed tengah pekik. So I just brace myself lah, like tahan the flame or maybe like macam find something to break the window. Tapi tak boleh break. Tak boleh. Then my brother tried to pull me, tapi I think macam very scared lah at that time. Takut ni semua. Then my brother managed to go out first. But then I was stuck there macam dah nak reaching 1 minute. That's where I hear my father voice cakap Azin keluar, Azin keluar gitu. That's where benda tu datang. Benda apa? I don't know, tapi I know someone pull me.
dia pelan-pelan. Then I managed to stand. I managed to stand on my own. Whereby dekat somewhere near the door tadi. I stand, then benda tu pegang sini, cakap keluar. Oh, dia cakap Cakap keluar. But the figure, pasal saya punya tangan I was macam tutup closing muka, gini, tutup muka. Then when I see dia punya ni kan, macam cannot see betul, tapi I can see because I like macam gini lah, tengok belakang sikit lah. Macam kain putih or I don't know, like very bright colour lah, macam putih gitu. But I don't think it's hantu. Takkan hantu nak tolong kan? Or maybe malaikat lah. So I was really lucky lah and bersyukur lah that this thing helped me to macam escape route for me lah. So I managed to go out and my mother saw me macam, of course lah, dah kena terbakar. So she saw me, my whole body was on fire. Then I roll outside of my house lah. I keluar then roll. Then the fire stop. Then I see my condition lah, macam ni high chance macam will stay in ICU for quite some time lah. So I was admitted back then. Then was unconscious for 1 month plus lah. Doktor pun cakap maybe I might not make it. Pasal asap a lot inside my lungs already lah. Then my condition was 60 to 70%. Macam it's very a lot of burn, meaning macam kalau survive pun skin grafting pun sometimes is a gamble lah, macam 50-50. Sometimes you do skin grafting but the person cannot take it. Then it will eventually pass away lah. But luckily I managed to woke up and bersyukur lah that I managed to live even despite the condition. Alhamdulillah. Kan? Sekarang saya baru tahu nama manja Abang Ipan Jun. Wow. Okay, ada tak insiden-insiden lain time shooting yang nampak ke? Tak tahu kalau seram ke tak lah. Tapi during my secondary school, bila I Sec 1, so I was in floorball. Jadi I had a camp. So during that camp, kita kan kena tidur dekat classroom kan. So my classroom yang kita kena tidur is paling atas, which is the 4th level. And then so far yang ada camp semua ni kita, tak ada orang lain. And dah malam, so kita semua penat nak tidur kan. So bila saya terbangun, saya dekat depan field. Imagine field paling bawah, dekat dengan kantin. Nak kena go through kantin, kena pergi sana lagi. Saya terbangun dekat field. And it wasn't even like time to bangun. It was macam I think 3 pukul 4 gitu. And saya fikir tak ada orang dengar. Macam mimpi lah kan? Macam mimpi, tapi saya tak mimpi. Oh, okay. Then saya takut, jadi saya cari cikgu lah, semua tu tak ada. Jadi saya just continue lah. Saya lari atas balik, try tidur. Bila saya lari atas, adalah benda-benda bisik-bisik semua. Lepas tu saya buat bodoh, lari, lepas tu selempung tidur. Jadi apa yang saya rasa yang seram tu, macam mana saya daripada tingkat 4 tiba-tiba dekat field. Macam mana tu? Habis terbangun, diri tau. Diri tengok sana, tengok field dekat dia punya fence. Tak boleh masuk field pun. Kalau masuk field macam mana? Okey, ni sama soalan saya tanya dengan semua guest dan datang kat sini. Bila datang sini ada macam rasa tak sedap ke apa ke? Tadi lah. Tadi kat mana? Dekat once we reach the level of the place, kat then naik deep. So bila pintu buka, saya punya badan semua. Pintu lift ke pintu? Pintu lift. Oh, pintu lift. Saya punya badan semua, dia punya hair semua stand lah. Yeah. Tapi compared to all the experience that yang tadi saya ceritakan kan, tadi pintu buka, semua my whole hair all semua stand. Normally saya punya yang tadi saya cerita semua, normally the hair stand sampai arm je. Tapi ni sampai kaki lah tadi. Wow. That's why I tell nampak dia level. Abang Jun like dekat sini macam
lain je. Awak beritahu Abang Jun. Kenapa Abang Jun tak beritahu saya? Tadi dah apa? Oh, tadi dah. Okey. Maybe saya makan lupa. Makan lupa. Correct. Oh, jadi banyak cerita ni awak cerita kat saya, dia punya seram level tu, tahap level tu macam bulu roma pun macam bahagian tangan aja tak apa-apa, macam okey lah. Like just a normal macam punya bulu meremang tu lah. Cuma kat lift tu bila datang tu bila buka je zoom je sendiri macam yes. Macam mana? Zoom. So imagine sekarang saya tengah imagine bulu roma meremang bulu meroma. Semua suka tahu kan? Okay. Imagine dia buka je zoom sampai kat kaki kan. Sekarang imagine apa yang dia kita tak nampak alhamdulillah. Imagine kalau bila dia buka dia semua tengah tunggu kat luar. Oh. Finally ada orang pekik. Itu yang dia macam sadis tau. Tadi tak semua maintain kan? Minum air. Ada heart attack. Dua kali kena. 2 kali? 2 kali. Akhirnya ada orang pekik Astagfirullahaladzim. Air keluar masuk kat sini? Lepas masuk sini dah tak ada kan? Okay. Awak? Second time pergi sini. Oh, second time kat sini. Oh, so shooting ni tempat sini kan? Fotografi sini. Sini. Habis dah normal lah. Normal. Time tu shooting kat sini. Bukan sekarang lah. Time shooting that time sini ambil fotografi ke apa? Ada apa-apa? Okay, you all kat rumah. Sekali lagi. Kalau nak apa tu macam tote bag, puaka, kalau nak beli, okey, boleh beli. Nanti kita akan letak di website www.puakasg.com. Nak topi ni pun boleh. Nak try? Tak boleh lah, rambut tak seronok sih. Topi pun boleh. Nak jaket ni pun boleh. Tapi nak bagi peringatan untuk semua, bukan peringatan, nak kasih bagi tahu you all yang mungkin ada dah beli barang tapi belum dapat sebab ada produk kita ada yang apa tu out of stock. Jadi mungkin you all ada hoodie dengan windbreaker ni, windbreaker out of stock. So kita tunggulah kalau you all nak hoodie tu juga, bagi tahu kita, nanti kita akan settlekan. Baiklah. Ni kameraman nak tengok lagi. Oh, sana. Okey. Terima kasih saya ucapkan pada Sabrina yang halfway terganggu, banyak cerita sebenarnya tapi terganggu. Kita pun dah terlebih masa dah sejam lebih. Okey. Suka. Terima kasih pada Razin kerana sudi datang nak bercerita kat Puaka ni. Alhamdulillah. Dan mungkin sekali lagi kami dari tim Puaka ucapkan terima kasih banyak kerana sudi berani tampil ke hadapan untuk tunjukkan diri anda sebenar, dan mungkin satu hari anda akan menjadi motivator untuk semua orang. Ada IG semua Ada okey. Okey, tak apa. Nanti kalau siapa yang mungkin nak apa kata-kata ke apa, nak share experience dengan Razin, bolehlah ke Instagram Razin sebab mungkin ada kat luar sana kan yang sekarang kita need somebody to share story yang ada sama experience. Cuma just one word of advice, just be yourself. Maybe kalau other people judge you ke apa, just ignore. Life still goes on, so you just focus on your life and move on and don't give up. Even though you fall down once, but you come back twice as stronger. Okay, ada apa-apa nak cakap? Mungkin ada yang nak cakap juga. Sorry, Sabrina dah switched off Wow, dah switch off. Okay, tak apa. Terima kasih banyak seperti biasa. Terima kasih Sabrina kerana sudi kemari. Dan terima kasih semua. Oh, sorry, ada something for you guys kerana kemari. Sekejap Allahu Akbar. Kan? Saya punya saka tu lupa nak bawa. Okay, kat sini ada something. Sorry, ngambil plastik. Ngambil plastik dia kasih Ini dari Camcha. Macam satu sudu Camcha. Alamak, tak boleh buka. Nak tunjuk pun susah. Boleh buka? Buka. Okay, satu Camcha nak tunjuk kan susah. Okay, ni saya taruh kat sini Boleh. Nanti ada lagi kejap nak bagi. Aduhai. Macam gift exchange. Apa? Tak ada apa. Mengumpat. Datang tempat orang mengumpat.
Okey. Ni list satu. Tadadadam. Wow. Wow Wow. Apa? Wow. Boleh tunjuk kamera apa tu? Nampak? Jangan jatuh je. Nampak kan? Nampak tak? Ini apa? Best. Apa dia panggil tu? Basque burnt cheesecake. Boston cheesecake. Yeah. Right. Boston. Yeah, and this is what is this? Kurma. Yeah, kurma Ajwa Madinah daripada Syok Sale SG. Ni, terima kasih banyak. Ini ibu kepada Takif yang beri. Dia cakap nak kasih you all 1 kg. Wah, dapat kurma Ajwa. Saya nak dapat. Thank you. Thank you. Thank you pula. Thank you. Enjoy. Dan ni pula ada lagi daripada Bug Lovers SG. Bug Lovers. Oh. Yang tadi kita buka makan-makan tu. Bug dah, Lovers yes. tu. dah tutup lah, dah buka sorry, tutup lah. sorry. Kata nak tunjuk. Dah tunjuk kan. Okey. Ni boleh mana? Nak tahu kat riba? Boleh. Okey. Kita ada camca. Camca daripada mana? Memang camca nama dia? Camca. Camca. Company Camca ya? Okey. CAMCA. You all boleh pick IG diorang. Dan satu, lagi lah. Sorry Oh mak kau. Dia tertinggal lagi. Clumsy lah hari ni dia Okey. Adalah banyak hari ni. Banyaknya. Banyak kan? Lelong. Ini benda sama. Okey. Benda sama? Benda sama lah. Seperti biasa kita ada Mina Chips. Minachi. Kan? Dengar. Gergang. Don't disturb. I want to give present. Mina Chips. Okay. Boleh Boleh. Okey, dan awak punya semua kat sini. Sama-sama saya nak tunjuk kat sana Okey. Dan ni daripada Mina Chips. Ohana SG. Islamic audio device. Oh wow. Okey. Oh ni awak punya pink. Tak nak. Tak nak pink? Nak pink tak nak? Tak nak. Okey, tak nak, nanti saya tukar. Okey. Dapat pink. Boleh pink. Tak apa. Boleh. Boleh kalau tukar nanti saya kasi lain. Tak apa. Enggak mengapa. Ada. Color lain ada. Ada color lain. Okey, ni Ohana SG ni Islamic audio device. Anda plug aja, nanti boleh ada lagu-lagu pula. Ada ayat Al-Quran, dia semua. Okey. Color pink Dan ni pula. Saya tak tahu whether saya nak saya tak tahu whether saya nak cakap salah cakap tidak, daripada Vibes. VIBEZ apa? Vibes Galaxy. Ini Vibes Galaxy. Yeah, Vibes Okay. Galaxy. Vibes Galaxy ni. Nak buka Saya buka lah Oh mak kau. Vibes Galaxy ni yalah, tak nampak, minta maaf. Dia macam lampu tau. Dia lampu nampak star-star semua. Balik dah boleh sih. Nampak star-star bulan sabit tu kat situ ada, kat belakang tak nampak sangat. Okey, ni untuk awak juga. Daripada Vibes Galaxy, satu sini Boleh. Dan last but not least, alamak. Last but not least. Kan cakap putih lah pula. Terima kasih banyak-banyak OMJ Oh My Jelly. Saya telefon macam dua hari yang lalu. Saya minta cakap, okey, ni dia buat jelly jadi dia memang cantik. You all kena pergi Instagram dia. Kan ni dia kata kasih tim puaka. So kat bawah tu tengkorak hitam dan bunga kal putih. Cool. Yang awak punya tak silap saya tengkorak putih, bunga kal hitam. So ni jelly. Boleh makan dengan Abang Jun. Boleh. Saya tahu di sini boleh Boleh. Bau sedap. Di sana. Bau jasmine. Bau apa? Entahlah bau apa. Okey, terima kasih banyak-banyak. Apanya? Okey, lagi sekali kejap Belum habis lah. Macam-macam lah hari ni ada. Tak tahu lah apa. Kan? Ni. Nampak? Tadam! Banyak ni. Wow. Ya, ini Puaka Bag Tote Bag. Wow. Nak colour apa? Ladies first. Nak colour apa? Putih. Okey, ambil colour putih. Okey, kat dalam sini kita ada sponsor goods juga. Ini daripada Mimi's Kitchenette. Ini dia, diorang panggil apa? Kuih ros Kuih ros. Tak tahu. Kan, kuih ros kan? Yang popular tu, memang kuih ros. Kuih ros? Okey, dah makan boleh jadi Kak Ros. Baik. Abang Ros. Jangan rosak, okey? Boleh. Dan satu lagi, ini daripada Blast_SG, tak silap saya. That's fine. Air, teh tarik karamel.
Wow. Okay. Terima kasih Blush Singapore. Tada, macam ini. Ooh. Alright. Nice. Nice Boleh share dengan Abang Jun. Boleh. Main papas kat orang je. Macam birthday party kita hari ni Astaghfirullahalazim. Macam exchange gift itu. Macam apa? Exchange gift. Exchange gift Ni nak kena tunjuk ni untuk sini. Nampak? Tada. Meh. Tak apa. Okey, dan satu lagi kita nak ucapkan terima kasih buat sponsor yang makanan kita punya dinner tu semua daripada Pak SG dan juga Lamb Shank. Apa? Flame Shack. Okey, terima kasih pada Flame Shack. Terima kasih banyak kerana dan juga Pak SG kerana sudi sponsor dinner kita hari ini. Dan ada benda tertinggal tak? So far ni je kan? Takut ada benda tertinggal lah saya ni. Saya ni memang suka pelupa ni. Okey, saya rasa itu sahaja. Terima kasih bagi you all nak barang-barang, nak rasa barang sponsor ni semua. Ada Bunga Ros lah, Ajwa, nak beli apa ni, audio macam ini semua kan. Okey, description dia semua ada di bawah sini, di YouTube description box. Dia boleh tengok bawah. La ilaha illallah. Sabrina dah kenapa? Bawah ni tak ada description, lantai. Okey, itu saja. Terima kasih banyak sekali lagi kepada semua sponsor kita dan terima kasih kepada Sunny Faisal daripada Propnex. So, kita jumpa lagi di masa-masa akan datang insya-Allah. Jangan lupa tonton Puaka setiap hari Khamis jam 9 malam dan kalau apa-apa saranan dan apa-apa saja boleh hantar email kepada kami di puakasg@gmail.com. Betul dah, puakasg@gmail.com. Dan bagi you all kat luar sana, jangan lupa teruskan like and subscribe sebab banyak orang tonton ni tapi tak subscribe. So subscribe lah untuk bagi support pada kita. Ya? Yeah? Okay. Okay. Dan jangan lupa kalau nak beli produk-produk kita, merchandise, barang puaka, kat mana? Tasik, bukan Tak. Puaka.com is it? puakasg.com. Yes. Yes, itu dia. Lupa. Tak apa, sama. Okey, itu saya. Terima kasih Sabrina sekali lagi. Terima kasih pada Razin. Thank you dan terima kasih very pada much. semua yang sudi tonton Puaka Special. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dah dengar tadi macam-macam cerita daripada kat rumah ataupun ada yang kat daerah hutan-hutan dengan pancing tadi kan. Mandangkan sekarang tengah musim pancing ke dan lain-lainnya. Okey, so yang first kali yang saya dengar tadi ada yang seperti mirip ataupun serupa bentuknya dengan manusia tersebut. Okey, ini memang disebutkan oleh Ibn Taymiyah yang mana beliau sendiri adalah ulama yang memang pakar di antara peruqyah-peruqyah yang lain. So apa yang kata beliau? Beliau mengatakan bahawasanya setiap manusia ketika dilahirkan akan ditemani dengan qarin. Dan qarin ini menjadi dua, iaitu qarin yang daripada bangsa jin dan yang kedua adalah qarin daripada bangsa malaikat. Dan kedua-duanya tidak menampakkan dirinya dan juga tidak mengganggu manusia sendiri. Kemudian yang kedua adalah perlu kita ketahui bahawasanya ada tempat-tempat tertentu yang memang jin suka duduk. Yang pertama adalah di rumah. Sebagaimana dikatakan oleh dalam hadis-hadis Nabi SAW bahawasanya jika manusia tinggal di rumah, maka jin pun sama akan tinggal bersama mereka. Bersama siapa? Bersama mereka yang suka bermaksiat, bagi siapa sahaja yang mungkin kurang ibadahnya ataupun mungkin ada pemujaan-pemujaan yang ada di dalam rumah tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tempat yang ditinggali oleh jin adalah daerah tandas ataupun kita panggil sebagai bilik air. Dalam sini disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang di mana dikatakan ketika nak masuk ke bilik air, maka pertama sekali adalah selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga jangan lupa untuk baca Allahumma ya Allah inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal khubuthi, daripada jin jantan, wal khaba'ith, dan juga daripada jin betina. Bermakna di dalam toilet, di dalam tandas pun
ada jin ataupun syaitan yang suka duduk di dalam. Kemudian yang ketiga adalah di daerah hutan-hutan dan juga di dalam gua. Sebagaimana banyak sekali disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bahawasanya memang tempat tinggal jin adalah di daerah hutan-hutan, padang pasir dan juga di dalam gua. Kemudian yang keempat, dia sebetulnya banyak tu, dia banyak tempat dia. Okay. Yang keempat adalah di dalam dasar lautan. So ini sendiri memang terjadi pada masa dulu. Ada salah seorang anak Yahudi yang dinamakan Safi Ibn Sayyad. Jadi Safi Ibn Sayyad ni dia mempunyai third eye ataupun dipanggil sebagai orang yang dapat melihat alam dimension yang lain. So ketika Rasulullah SAW datang kepada beliau kemudian tanyakan apa yang kamu lihat. Kemudian dia katakan, aku melihat ada kerajaan di atas lautan. Bukankah itu yang memang disebutkan pada cerita-ceritanya Nabi Sulaiman AS ketika beliau sendiri banyak berkomunikasi dengan kaum jin. Kemudian ada juga banyak-banyak tempat-tempat yang lain yang memang saya tak dapat sebutkan semualah. Okay? Yang terakhir sekali yang mungkin saya boleh sebutkan sebab saya rasa ramai orang yang bila pergi hutan ataupun bagi siapa sahaja yang pergi NS dan lain-lainnya, dia ada kadang-kadang kita kena gali lubang, kemudian kita kena buang air di situ. Itu termasuk daripada hukum makruh. Maknanya makruh adalah sesuatu yang tak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Di lubang-lubang tersebut, maka jin suka tinggal di dalam lubang-lubang. Maka hati-hati kalau ada lubang-lubang tertentu, jangan asal boleh kita buang air kecil maupun air besar. Kemudian yang terakhir sekali, kalaulah ada gangguan di dalam rumah, pertama, apa kita kena buat adalah kita kena cek ahli keluarga yang tinggal dalam rumah tersebut. Apakah ada gangguan ataupun tak ada gangguan. Jadi gangguan, kadang-kadang gangguan rumah ni boleh disebabkan oleh gangguan diri. Ataupun boleh disebabkan oleh ahli keluarga yang tinggal di rumah itu sebelumnya. Jadi banyak sebetulnya daripada pengalaman saya. Jadi ketika seseorang tu beli rumah baru dan rumah lama tu memang orang yang tinggal ada pemujaan-pemujaan tertentu. Ataupun ada pemanggilan-pemanggilan jin dan lain-lainnya. Sehingga ketika mereka keluar, jin tu sudah selesa duduk dalam rumah tu. Jadi orang yang pindah masuk, mereka pun akan terkena gangguan daripada jin. So, pertingkatkan ibadah, kemudian kalau boleh ruqyahkan rumah. Kemudian yang ketiga adalah perbanyakkan zikir dan juga baca surah Al-Baqarah. Yang di mana dalam hadis Nabi SAW selalu dikatakan bahawasanya siapa sahaja yang baca surah Al-Baqarah pada suatu rumah, maka syaitan dan jin akan lari daripada rumah itu selama 3 hari. Jadi dia tahan sampai 3 hari je. So siapa nak lebih lagi, maka selalulah baca surah Al-Baqarah. Kalau kita tak boleh baca sendiri, maka bacalah beramai-ramai ataupun boleh on kaset, MP3, radio dan lain-lainnya. InsyaAllah. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa, jangan takut pada mereka, tapi takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Episod tadi dibawakan khas oleh Sunny Faisal dari Propnex. Anda ingin jual beli hartanah, mencari rumah idaman anda atau sedang mencari commercial space untuk bisnes dan sebagainya? Jangan risau guys, saya boleh bantu anda. Kontak saya sekarang. See you next week ya guys.